Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membuat satu video berkenaan komunikasi dalam sukan. Apa yang ada dalam slide ini adalah komunikasi dalam sukan, bagaimana proses komunikasi dan apakah perkara yang penting yang bagi sebagai penghantar dan penerima mesej yang efektif dan masalah berkomunikasi. Untuk konsep berkomunikasi ini menurut Sarjana Gufi dan Almonte 2010, komunikasi adalah pemindahan maklumat dan makna daripada penghantar kepada penerima. Maknanya kat sini apa yang dapat difahami, komunikasi ini berlaku oleh dua perkara yang saling berhubung, iaitu penghantar dan penerima. Jadi penghantar ini adalah orang yang akan memberi maklumat kepada si penerima. Penerima ini orang yang menerima maklumat daripada penghantar. Okay. Satu proses pertukaran maklumat dan idea di antara dua atau lebih manusia untuk menghasilkan tindak balas yang diharapkan atau penghantaran maklumat dan kefahaman dari seseorang kepada seorang lain melalui cara yang berkesan. Jadi apabila penghantar maklumat ini menghantar maklumat kepada penerima, apa yang diharapkan penghantar itu adalah penerima itu dapat memberi kesan ataupun memberi reaksi, respon kepada maklumat yang dihantar oleh penghantar tersebut. Boleh faham tak? Sebagai contoh dalam konteks sukan, seorang coach dia memberi arahan kepada pemain-pemain untuk training pada petang, pada waktu petang tepat jam 5 petang di padang. Jadi apa yang komunikasi berlaku kat sini? Coach ni adalah sebagai penghantar. Dia menghantar maklumat iaitu latihan pada waktu petang tepat jam 5 di padang. Dan kemudian maklumat tersebut diterima oleh penerima, iaitu penerima ni siapa? Penerima ini adalah atlet-atlet dia ataupun dia punya pemain-pemain dia. Okey, boleh faham setakat ni. Tapi kita jangan kecilkan skop bahawa komunikasi ni boleh berlaku antara coach dan pemain saja. Sebenarnya komunikasi ni sangat luas, dia boleh berlaku dalam antara pemain dengan pemain ataupun pemain dengan pengurusan ataupun coach dengan pengurusan. Sangat luas. Konsep komunikasi ni sangat luas asalkan ada dua perkara iaitu penghantar dan penerima itu dan ada maklumat, maka terjadilah komunikasi. Sebenarnya apa yang saya sedang buat ni iaitu buat video untuk berkongsi tentang komunikasi dalam sukan ini pun ini adalah satu bentuk komunikasi yang mana saya ada maklumat dan saya sampaikan kepada orang yang akan melihat video ini. Orang yang melihat video ini adalah penerima. Baiklah, seterusnya di sebalik komunikasi itu antara dua pihak itu, apa yang berlaku? Apa ada proses dia? Okay, yang pertama adalah idea. Idea ni adalah daripada orang yang akan menghantar maklumat tersebut kepada penerima. Maknanya penghantar. Penghantar ni dia ada idea. So, apa-apa idea lah seperti bahan ataupun fakta ataupun pemikiran, cadangan. Dan sebagai contohnya coach tadi. Coach tu dia ada idea dan pemikiran dia nak buat latihan tepat jam 5 petang dekat padang. Okey, itu dah ada idea dia dah ada. Jadi idea tersebut dia hantar. Jadi mesej iaitu yang kita namakan mesej, iaitu terjemahan daripada idea yang dalam kepala dia tu. Dia tulis ataupun dia cakap ke kan. Jadi itu kita namakan dia sebagai mesej ataupun maklumat. Selepas itu, mesej tu akan dihantar melalui saluran. Saluran yang mana ada dua saluran, iaitu lisan ataupun bukan lisan. Okay, kita bagi contoh yang lisan dulu. Lisan ni adalah secara terus, dia cakap terus. Maknanya kalau pagi tu ada training, dia dah bagi tahu dah dekat depan semua dia punya atlet dia ataupun pemain-pemain dia. Dia cakap, okay, petang ni latihan pukul 5 petang di padang. Tapi kalau yang saluran bukan lisan, maknanya dia tidak beritahu secara terus, secara direct, secara face to face. Dia memberitahu melalui WhatsApp group sebagai contoh. Dia tulis latihan sebagai ni, macam ni sekian-sekian di padang. Jadi maklumat itu disampaikan melalui
saluran yang bukan lisan iaitu WhatsApp. Sebenarnya banyak lagi boleh seperti mesej biasa ataupun email, memo macam tu. Okay, selepas dah disampaikan melalui saluran, apa yang berlaku adalah penerimaan daripada penerima lah. Penerima itu akan menerima dan menunjukkan isyarat bahawa dia telah terima maklumat tersebut atau mesej tersebut. Jadi kat sini penerimaan ini kalau ikut contoh tadi adalah pemain-pemain tersebut. Pemain-pemain itu dia menerima isyarat tu dengan menunjukkan reaksi bahawa okey, faham coach ataupun baik coach, note coach, macam yang kita selalu dekat dalam WhatsApp group kan, dalam semasa kita buat pembelajaran secara online ni. Okey, lecturer tulis okeylah petang ni kelas pukul 3. Lepas tu lecturer bagi link untuk kelas kan. Jadi kita pun merespon. Maknanya kita menunjukkan isyarat telah menerima mesej tersebut. Kita cakap note doktor, baik doktor, thank you doktor. And then bila kita dah terima tu, kita akan proses. Kita akan tafsirkan apa mesej itu cuba sampaikan dan menterjemah maksud mesej tersebut. Jadi lepas daripada kita dah okey, macam tadi, okey coach kata pukul latihan petang ni pukul 5 dekat Padang. Jadi kita dah set dalam minda kita kan. Dan kita akhir sekali kita akan merespon iaitu reaksi terhadap mesej tersebut. Maknanya kita datang training pada petang itu tepat pukul 5. Macam tu, faham tak? Okay, saya rasa faham kot. Seterusnya adalah menghantar dan menerima mesej efektif. Bagaimana kita nak menghantar dan menerima mesej yang berkesan. Okay, jadi komunikasi berkesan itu berlaku dalam beberapa keadaan lah. Yang pertama, mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penghantar kepada penerima. Maknanya penghantar ini perlu memberi mesej yang tepat dan jelas. Kalau macam tadi, coach kata training pukul 5. Tepat pukul 5 petang di stadium ataupun di Padang. Jadi mesej yang disampaikan oleh coach tu tepat dan jelas. Bagaimana yang dikatakan tidak tepat dan jelas? Kat sini adalah sebagai contoh, coach tu cakap, okey petang ni training pukul 5 petang. Dia tak bagi tahu tempat kat mana. Dekat stadium ke, dekat Padang ke, dekat gymnasium ke. Jadi penyampaian tu tak efektif. Dia punya mesej tu tak efektif. Jadi penghantar ni perlu menghantar mesej itu secara tepat dan jelas kepada penerima supaya mereka tidak menimbulkan apa-apa persoalan dan bertanya banyak-banyak kan. Seterusnya, makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima. Maknanya kat sini penghantar dan penerima pun perlu untuk menulis dengan bahasa yang senang untuk difahami. Jangan tulis macam sesuatu yang di sebaliknya. Tulis satu mesej itu mudah untuk difahami oleh orang yang menerima supaya tak berlaku salah faham. Jadi perubahan yang berlaku akibat dari mesej adalah seperti perubahan yang dikehendaki oleh penghantar. Maknanya tindak balas daripada penerimaan tersebut adalah seperti apa yang diinginkan oleh penghantar. Macam coach nak pemain datang pukul 5, jadi pemain kena datang pukul 5. Faham? Okay, seterusnya bagaimana kita nak dapatkan komunikasi itu sebagai satu komunikasi yang efektif ataupun berkesan. Sebagai seorang coach ataupun sebagai seorang pemain sendiri. Jadi yang pertama sekali kemahiran komunikasi ini iaitu membina credibility. Okey, apa yang katakan credibility ni? Maknanya penghantar maklumat ni ataupun coach lah, kita dalam konteks sukan ni coach. Coach perlu beri kerjasama dan bersikap adil, boleh dipercayai. Maknanya coach ni perlu ada
perlu membina kepercayaan kepada pemain ataupun atlet-atlet dia. Sebab apa? Bila orang tak percaya kita, orang susah nak ikut apa yang kita cakap. Sebagai contoh, seorang atlet, seorang jurulatih kan yang banyak ilmu kejurulatihan, ilmu sains sukan. Jadi bila dia banyak ilmu sukan ini, ilmu sains sukan ataupun kejurulatihan ni, jadi pemain-pemain dia yakin dengan dia. Kalau dia suruh buat apa-apa, sebagai contoh dalam satu situasi permainan, apabila coach tersebut suruh untuk menyerang dengan formasi yang tertentu, maka pemain-pemain ini akan ikut dan mereka tidak akan bermain dengan cara mereka sendiri sebab mereka percaya kepada coach tersebut. Jadi kalau nak komunikasi itu berkesan, yang pertama sekali diri coach itu sendiri perlu dipercayai oleh pemain-pemain ataupun dia punya atlet-atlet dia. Dan selalu tunjukkan kemesraan, terbuka, bersikap positif. Okey, kita tengok yang kedua itu pendekatan positif. Jadi pendekatan positif ni penekanan kepada pujian. Selalu memuji pemain-pemain walaupun pemain itu melakukan mistake ataupun kesilapan dalam permainan, tapi tetap dia ada part yang dia perlu dipuji. Macam tu. Supaya hubungan antara pemain dengan coach ni, dia hubungan dia macam erat lah, supaya bila hubungan baik antara coach dengan pemain, komunikasi tu akan jadi mudah dan lancar. Seterusnya, bantu atlet menghargai diri dan saling menghormati. Coach perlu hormat kepada pemain juga, pemain pun perlu hormat kepada coach. Yang seterusnya adalah maklumat yang relevan. Maknanya arahan tu jelas dan khusus. Macam contoh yang tadi tu tentang waktu latihan itu pukul 5 dan di padang. Maknanya tepat dan khusus. Khususnya itu adalah dekat padang. Pukul 5 tu adalah dia punya arahan yang jelas lah, pukul 5. Dia tak kata 5 lebih. 5 lebih tu pukul berapa? 5 minit, 5:30, 5:45, lebih juga kan. Jadi dia kata tepat tu adalah 5. Kalau kata 5:30, dia kata 5:30 petang. Yang seterusnya konsisten. Yang mana coach perlu mengawal emosi semasa latihan. Dia tak boleh terlalu nak marah-marah. Atlet jadi tak suka dan tak nak ikut cakap dia. Hantarlah coach ni, aku main penat-penat, dia tahu nak arah aja. Jangan terlalu emosi sebagai seorang coach. Minta atlet menghormati rakan sepasukan. Maknanya wujudkan satu situasi yang semangat kerjasama. Maknanya tak ada masalah dalam pasukan. Seterusnya, pelajari teknik mendengar. Maknanya coach ni bukannya orang yang memberi saja, dia perlu juga untuk mendengar. Yang mana seorang coach tu perlu menghormati hak atlet untuk berkongsi pendapat ataupun cadangan. Kadang-kadang atlet yang bermain tu sendiri dia tahu situasi yang sebenar semasa dalam permainan. Yang coach ni dia hanya melihat daripada luar kan. Tapi kalau ada apa-apa pandangan daripada atlet tu sendiri, maka boleh coach itu untuk mendengar dia. Sebab jika mereka rasa mereka ni tak dihargai, maka komunikasi tak akan berkesan. Coach cakap apa pun, diorang buat tak tahu je, diorang buat hal diorang. Diorang tu adalah pemain tu lah. Jadi jauhi respon secara emosi. Bila dah dapat cadangan daripada pemain tu, jangan terus bantah. Tak boleh lah macam ni, kena ikut cara saya. Tak boleh macam tu. Nanti mewujudkan situasi yang tak bagus. Dan terakhir sekali, peningkatan kemahiran bukan lisan. Maknanya komunikasi yang bukan lisan lah. Contohnya gerak badan ataupun daya sentuhan. Maknanya sebenarnya jurulatih yang bagus ni adalah semasa latihan tu sebagai contoh. Seorang jurulatih tenis, dia melakukan, dia sedang mengajar skill forehand. Forehand yang mana raket tu tak boleh terlalu terbuka, betul kan? Raket tak terlalu terbuka,
dan cara pegang raket tu lah. Kat sini dia kata kemahiran buka lisan tu maknanya coach tu yang membetulkan supaya raket tu tak terlalu terbuka kan, dia ke dalam sikit. Jadi ini pun satu bentuk komunikasi yang bukan lisan. Tapi dia tak cakap terus, dia betulkan teknik tersebut. Itu pun perlu diperbanyakkan. Itu sebenarnya coach yang bagus lah. Dia tidak hanya duduk tepi dan bagi arahan je. Okey, bila adanya komunikasi ni mesti ada masalah sebab melibatkan antara dua pihak yang berbeza kan. Jadi komunikasi dalam sukan melibatkan pemahaman antara penghantar mesej dengan penerima mesej. Jadi masalah ni melibatkan penghantar dan penerima. Yang pertama itu keserasian dalam pemikiran kedua-dua belah pihak. Sama ada serasi atau tak serasi. Yang A kata macam ni, B kata macam ni. Dia ada perbezaan tanggapan. Itu akan mewujudkanlah masalah dalam komunikasi ni. Jadi masalah komunikasi ni boleh berlaku dalam budaya dan antara budaya. Okey. Yang pertama sekali personaliti yang berlainan. Kalau kita tengok sebagai contoh latihan untuk tim bola sepak negara dalam tim tersebut ada ramai daripada pemain-pemain daripada setiap negeri ataupun daripada negeri-negeri yang tertentu yang telah dipilih oleh jurulatih. Mereka ni semua mempunyai personaliti yang berlainan. Jadi akan ada masalah komunikasi sebab personaliti ni berbeza. Sebab itu kalau nak pilih satu kumpulan tu perlu tengok dulu personaliti dia. Lebih senang untuk kita handle satu tim yang personaliti dia lebih kurang sama. Yang kedua tengok berasal dari negeri yang berlainan. Dia berlainan-berlainan negeri kan, menggunakan logat yang beza. Penyampaian pun susah nak disampaikan sebab menggunakan logat yang beza ataupun bahasa yang beza. Sebagai contoh kita ada coach daripada luar negara dan coach tersebut memberi arahan kan mungkin dalam bahasa Inggeris. Jadi ada pemain-pemain yang tak bisa bahasa Inggeris. Jadi komunikasi antara coach dengan pemain tu akan menjadi satu masalah juga. Okey, yang seterusnya ni perasaan kekitaan mengikut daerah atau negeri. Ni yang dia rasa dia hebat sangat kan. Dia punya dia dengan kawan-kawan dia ni satu negeri. Jadi dia rasa ramai kat situ, dia orang hebat lah dekat situ. Itu benda ni perlu coach perlu buat sesuatu untuk hilangkan perasaan macam ni. Sebab benda yang macam ni akan menjadikan masalah kepada tim tu sendiri. Kadang-kadang kita kalah pun bukan sebab kita tak hebat, sebab masalah dalaman yang ada dari dalam pasukan tu sendiri. Jadi sebab tu semasa camp latihan bola sepak kan, sebetulnya camp bola sepak, camp latihan untuk tim Malaysia, mereka akan buat satu latihan yang macam satu camp bina jati diri atau bina semangat macam itulah. Yang mana diorang tak berlatih bola pun, dia tak berlatih main bola, diorang lebih kepada nak akrabkan satu hubungan tersebut. Jadi supaya bila dah senang untuk bila dah akrab, senang untuk coach tu handle tim tu dan dapat capai kejayaan lah. Kenapa arrow ke bawah ni dekat dalam slide ni, sebab bila semua bergabung akan meruntuhkan ataupun menjatuhkan sesuatu tim lah. Macam itulah ibaratnya yang saya nak sampaikan, yang mana kalau ada masalah komunikasi, prestasi tim tu ataupun pasukan tu akan jatuhlah, merundum. Jadi itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.